Assalamualaikum. Selamat pagi. Duduk elok-elok dulu. Okey, semua sihat tak hari ni? Wah, bagus. Ada yang sakit perut ke? Takut ada yang nak pergi ke tandas ke? Ada tak? Tak ada? Wah, bagus betul pelajar kelas ni Okey, nampaknya memang semangat betul nak belajar tu. Tapi hari ni kita bukan sekadar nak belajar je, kita nak bermain sekali. Kita dah tak nak dah belajar-belajar je. Bosan je kan? Kita nak bermain. Barulah happy kan? Barulah seronok kan? Barulah gembira kan? Kan betul? Okey. Okey, jadi minggu lepas cikgu dah bagi nota untuk bentuk dan gaya bahasa. Semua cakap kat cikgu dalam grup WhatsApp sebelum ni, semua dah baca, semua dah faham. Yang tak faham pun dah tanya dalam WhatsApp kan? Macam mana benda ni, macam mana nak jelaskan benda yang tak faham apa semua tu kan? Betul tak? Semua cikgu dah jelaskan dan semua faham, betul tak? Bagus betul lah pelajar-pelajar ni. Okey, jadi kita akan mulakan pelajaran kita hari ini. Okey, untuk pertama kalinya, cikgu akan tayangkan satu video yang menarik. Nak tengok tak? Okey, boleh? Boleh? Hehe. Kejap okey, nanti cikgu buka. Atuk tahu pantun? Hanya, lu tanya apa? Ini Atok Raja Pantun. Pantun-pantun ni jangan cakap lah. Nak pantun nasihat, pantun jenaka, agama, adat, pantun orang muda, pantun teka-teki. Semua dalam tangan Atok. Atuk, bagi satu pantun orang muda. Nak dengar, nak dengar? Anak itik, anak ayam. Dapat bini cantik, tak tidur malam. Atuk punya pantun macam pantun jaji. Dua baris je. Amboi. Seronoknya pantun-pantun. Biasalah. Ikan di laut, asam di darat. Dalam kuali bertemu dua. Kami datang membawa hajat. Hajat kami nak makan percuma. Cik, tak ada percuma. Kena bayar. Apa ini? Macam mana mau untung? Oi, di sana. Apa seronok sangat? Semua dah tengok video tadi kan? Semua dah tengok kan? Best kan? Best? Best tak? Kalau tak best tak naklah tunjuk lain kali. Best. Okey. Jadi, semua dah tengok video tu. Cikgu nak tanya 2 soalan. 2 je, tak banyak pun. Tapi cikgu nak wakil. Yang nak menjawab secara sukarela. Sebab 2 soalan, cikgu nak 2 orang lah. Boleh? Okey, bagus. Nanti cikgu pilih Okey, ini adalah soalan dan jangkaan jawapan pelajar setelah melihat video yang ditayangkan. Syahrul dah jawab tadi kan soalan 1. Syahrul kata video tadi menayangkan tentang aktiviti berpantun. Jadi hari ini kita mestilah nak belajar pasal pantun. Okey, betul. Okey. Hari ini kita akan belajar mengenai pantun 4 kerat, kasih jualan dan pantun 6 kerat, nilai insan. Apa yang kita akan cari dalam ni? Kita akan cari mengenai bentuk dan gaya bahasa. Faham tak? Bagus. Ni yang saya suka ni. Okey, kita dah tengok video. Kita dah bersoal jawab. Jadi sebelum kita start, kita mulakan. Cikgu nak tanya, apakah jenis bentuk puisi yang semua pelajar tahu? Soalan yang kedua, pada pendapat pelajar, apakah fungsi bentuk yang terdapat dalam puisi?
Cikgu nak 2 orang sahaja untuk jawab. Okey, siapa yang dapat jawab, cikgu bagi hadiah. Okey, ini adalah soalan dan jangkaan jawapan pelajar setelah melihat video yang ditayangkan. Ini adalah soalan dan jangkaan jawapan pelajar bagi aktiviti langkah 1 untuk aktiviti soal jawab antara guru dengan murid. Baiklah semua, seperti yang cikgu tanya tadi, ada berapa bentuk apa semua kan? Jadi tadi Anas dah jawab, tapi Anas jawab 3 je. Alah, tak cukup lah Anas. Tapi semua betul, bagus. Jadi cikgu nak tambah lagi 2. Tapi tak apa, cikgu akan ulang balik apa yang Anas bagi tadi, bagi jawapan tadi. Okey? Yang pertama adalah bilangan rangkap. Yang kedua, rima akhir. Yang ketiga, bilangan baris. Yang keempat, bilangan perkataan untuk sebaris. Yang seterusnya, bilangan suku kata. Baiklah, cikgu akan tunjukkan pantun dan kita akan cari ataupun cikgu akan tunjukkan contoh bentuk yang ada dalam pantun itu. Ini adalah pantun kasih jualan. Pantun 4 kerat kasih jualan. Okey, dalam pantun ini ada 4 baris serangkap. Jadi untuk kita lihat bilangan suku kata itu, kita kena kira daripada satu baris ke satu baris. Daripada satu ayat, maksud cikgu daripada satu perkataan ke satu perkataan, kita kena cari setiap suku kata yang ada. Daripada satu baris ke satu baris seperti yang cikgu kata itu tadi. Jadi, contoh baris yang pertama, burung kekek burung di hutan. Ada berapa? Jom kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nampak tak cara kira suku kata? Dan kita akan kira keseluruhan rangkap. Kita tengok yang mana paling sikit, yang mana paling banyak. Dan kita akan keluarkan ayat seperti bilangan suku kata dalam setiap baris dalam satu rangkap adalah antara 9 hingga 10 suku kata. Kenapa ada 10? Sebab ada ayat ataupun ada baris yang mengandungi 10 suku kata. Faham? Bagus betul lah. Senang betul nak faham. Sebab kita dah belajar melalui nota yang cikgu bagi. Nampak tak? Kalau kita belajar awal, kita masuk kelas, senang nak faham. Betul tak? Ya, okey. Seterusnya, kita tengok kepada rima akhir. Rima akhir ni, kita tengok kepada huruf yang terakhir dalam setiap baris. Faham tak? Bagus. Contohnya, burung kekek, burung di hutan. Nampak tak? Huruf N yang terakhir. Terbang naik, berlegar-legar. R. Mari encik, marilah tuan. Huruf N lagi. Barang baik baru keluar. Huruf R pula. Jadi, untuk ayat yang kita akan hasilkan adalah rima akhir untuk satu rangkap ialah A, B, A, B. Maafkan cikgu untuk slide ini ada kesalahan sedikit untuk ayat. Yang adalah tu buat-buat tak nampak Okey, baiklah. Sekarang kita akan teruskan kepada aktiviti. Dalam langkah 1, pelajar akan bermain aktiviti iaitu aktiviti kotak muzik. Permainannya, guru akan memasangkan lagu atau mendengarkan lagu kepada para pelajar dan kemudiannya sebuah kotak akan diagihkan kepada seorang pelajar dan pelajar itu memberi kepada pelajar yang lain sehingga muzik itu berhenti. Dan setelah muzik itu berhenti, pelajar perlu membuka kotak itu dan mengambil kertas yang berada dalam kotak itu. Kertas itu adalah berisi mengenai bentuk. Dan bentuk yang tertulis dalam kertas itu, pelajar yang mendapatnya perlu
mencari bentuk dalam pantun 6 kerat iaitu pantun nilai insan, manakala pelajar yang pelajar yang tidak menjawab akan mencatat nota dalam peta high-text. Ini adalah jangkaan pelajar. Yang pertama adalah bilangan perkataan dan yang kedua adalah bilangan baris. Dan ini setengah sahaja daripada jangkaan jawapan pelajar. Dan jika ada bentuk-bentuk yang lain, jawapan-jawapan yang pelajar yang lain yang diberi oleh pelajar itu betul, maka guru akan menerimanya. Macam mana tadi? Seronok tak main? Main sambil belajar. Seronok tak? Memang seronok. Baiklah. Cikgu nak tanya, ada yang tak faham ke? Yang kita belajar pasal bentuk tadi? Semua faham? Betul? Bagus. Baiklah, kita akan teruskan kepada gaya bahasa. Untuk gaya bahasa ni cikgu nak tanya 2 soalan dan cikgu perlukan 2 orang yang sukarela untuk menjawab soalan cikgu. Soalan yang pertama, apakah jenis gaya bahasa yang pelajar tahu? Dan yang kedua, pada pendapat pelajar, apakah fungsi gaya bahasa yang terdapat dalam puisi? Siapa nak jawab? Bagus. Hafirah dengan Anas bangun. Sukarela Bagus. Ini adalah soalan dan jangkaan jawapan daripada pelajar. Baguslah Anas dengan Hafirah ni bagi jawapan yang tepat dan padat. Okey, baiklah. Cikgu akan mulakan dengan personifikasi. Cikgu akan ajar sedikit sahaja gaya bahasa. Kalau ikutkan banyak. Tapi sebab cikgu kan dah bagi nota, cikgu kan dah suruh baca semua kan. Kita dah bincangkan dalam grup WhatsApp sebelum ni. Sebelum kita belajar tu cikgu dah ajar. Kan? Semua dah faham kan? Jadi cikgu akan ajar untuk panaskan sahaja. Tapi kalau ada yang tak faham, tanya je, jangan malu. Boleh? Okey, bagus. Baiklah, untuk personifikasi, maksud personifikasi ni ialah perbandingan sifat manusia diberikan kepada benda hidup lain atau makhluk atau sebarang benda. Contohnya dalam pantun 4 kerat kasih jualan. Contoh ayat ataupun contoh pada rangkap 5 pada baris yang pertama iaitu penakut sungguh rupanya ikan. Penakut tu adalah sifat manusia yang diberikan kepada ikan. Jelas? Jelas tak? Faham pun. Baiklah, yang seterusnya adalah singkup. Ataupun kalau ada yang sebut sinkope lah apalah kan. Tak kisah, janji ejaan itu betul. Baiklah, singkup adalah sebarang perkataan yang dipendekkan tetapi masih membawa maksud yang sama. Contohnya dalam pantun jualan kasih, hati tak dapat dijual beli. Perkataan yang dipendekkan, perkataan tak, tapi masih membawa maksud yang sama, iaitu tidak. Nampak tak? Maksudnya tetap sama walaupun perkataannya dipendekkan. Faham tak setakat ni? Okey, bagus. Baiklah, cikgu hanya panaskan yang ni saja dulu sebab cikgu nak tengok ingat ke tak gaya bahasa yang kita pernah belajar dalam WhatsApp tu. Okey? Kita akan mulakan aktiviti yang kedua. Kita akan bermain lagi. Okey? Bagi aktiviti untuk langkah 2, setelah pelajar mendengar penerangan daripada guru, pelajar akan memulakan aktiviti iaitu aktiviti Cikibum. Cikibum ni akan dimainkan dalam kumpulan dan setiap kumpulan akan menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam pantun 6 kerat iaitu nilai insan. Jadi untuk aktiviti ini setiap
Untuk pertama kalinya, pelajar akan dibahagikan kumpulan melalui kad warna dan kemudian pelajar akan membentuk kumpulan melalui kad warna yang diberikan. Okey, baiklah. Seterusnya, setiap kumpulan ni dia akan menerima satu kotak yang berisi sampul aktiviti. Dan dalam kotak itu mengandungi sampul yang mengandungi gaya bahasa. Dan setiap kumpulan akan diberikan masa selama 5 minit untuk berbincang bagi mencari definisi gaya bahasa yang terdapat dalam kotak yang diberi kepada setiap kumpulan itulah. Dan seterusnya, setiap kumpulan juga perlu menyediakan nama kumpulan masing-masing. Dan aktiviti ini dimulakan dengan mana-mana kumpulan je. Aktiviti ini adalah permainannya adalah melalui nyanyian. Dan dalam nyanyian itu perlu menunjukkan tangan kepada keseluruhan ahli yang lain ataupun disebut oleh sesuatu kumpulan itu kepada kumpulan yang lain sambil menunjukkan tangan mereka. Dan mereka akan bermain sehingga ada yang kalah. Kekalahan boleh berpunca daripada kerjasama ahli kumpulan. Mungkin seperti ada yang ahli ini menunjuk kepada ahli kumpulan lain dan ahli itu menunjuk kepada kumpulan lain. Maksudnya berbeza. Jadi dia akan kalah dan kumpulan yang kalah perlu membentangkan apa yang mereka bincangkan dan menulis dalam kertas sebak. Dan aktiviti penulisan nota dalam kertas sebak ni dilakukan oleh semua kumpulan. Ini adalah jangkaan jawapan daripada aktiviti yang dijalankan oleh pelajar, iaitu aktiviti Cikibum. Ini juga adalah jangkaan daripada aktiviti yang dijalankan dan mana-mana jawapan yang betul juga akan diterima pakai oleh guru. Macam mana belajar tadi? Seronok tak? Seronok sebab kita bermain sambil belajar. Boleh bermain tapi kita kena belajar. Okey, baiklah. Semua faham kan apa yang cikgu ajar tadi? Mungkin ada yang masih tak ingat tapi ada nota-nota yang cikgu bagi sebelum ni. Tapi semua faham kan? Okey, bagus. Baiklah. Sebab semua dah faham, cikgu nak bagi sedikit latihan. Alah, 2 soalan je pun. Bukannya banyak. 2 je, bukannya 3. 2 je kan? Baiklah. Cikgu akan bagi masa selama 10 minit saja. 10 minit sahaja. Kurang lagi baik. Jawab 2 soalan ni dalam masa 10 minit saja. Nanti cikgu akan kutip. Faham? Okey, bagus. Ini adalah jangkaan daripada latihan ataupun lembaran kerja yang dijawab oleh para pelajar. Okey, semua dah hantar kan? Semua dah hantar kan? Ada siapa-siapa lagi tak yang tak hantar? Okey, bagus, semua hantar. Siapa tak hantar, cikgu denda. Okey. Tak adalah, gurau je. Okey, baiklah. Sekarang ni kita dah habis buat latihan, kita dah habis belajar mengenai bentuk dan gaya bahasa. Betul tak? Ya. Jadi cikgu nak seorang wakil. Seorang. Siapa yang berani kat sini, cikgu nak dia bangun berdiri dengan tegap. Okey, lepas tu berikan refleksi. Apa yang awak dapat? Melalui apa yang kita belajar pada hari ini. Boleh? Okey, saya kira 1 sampai 3. Berdiri seorang. 1, 2, 3. Bangun Puan Alif. Okey, Alif bagi refleksi sedikit. Ini adalah jangkaan refleksi daripada pelajar.
Okey, bagus betul lah Alif ni. Refleksi ni betul kan? Betul kan? Tak tipu kan? Tak tipu kan? Okey, baiklah. Masa mencemburui kita lah pelajar. Tak apa, nanti saya akan masuk kelas lagi dan kita akan belajar sambil bermain lagi, betul. Baiklah, setakat ini saja kelas kita. Assalamualaikum.